الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام اللهم يا غني يا حميد. Pada hari dan saat ini dengan rasa rendah diri kami bermunajat memohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah majlis pengumuman keputusan SPM 2020 sebagai majlis yang Kau redai dan berkati. Setinggi kesyukuran kami ucapkan padamu ya Allah kerana mengurniakan kami kesihatan jasad, kewarasan akal, ketinggian minda dan keimanan yang mantap terhadap setiap rukun dan sendi dalam ajaran-Mu ya Allah. Allahumma antal mujibul musta'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu, keluarkanlah kami dari kegelapan kejahilan, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, dan bukakan hati kami dengan makrifah ilmu, serta sinarilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Kau sinari bumi-Mu ini dengan cahaya matahari sepanjang zaman. Allahumma ya karimu ya muta'al. Kami akan menerima keputusan peperiksaan penting yang akan memberi kesan kepada kesinambungan fasa kehidupan kami seterusnya. Kejayaan kami akan memberi dorongan, motivasi untuk kami melangkah terus ke hadapan. Kami pohon redha-Mu ya Allah. Berikanlah kejayaan kepada kami ya Allah. Kurniakan kami kecemarangan ya Allah. Anugerahkan kami kedudukan yang tinggi dan dimuliakan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami memohon agar segala pencapaian kami ini akan dinilai mulia di sisi-Mu. Engkau jadikanlah segala usaha kami dan pengorbanan mereka yang mendidik kami sebagai amal ibadah ikhlas yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Muhaimin, kami redha atas keputusan-Mu ya Allah. Kami redha dengan segala ketentuan-Mu ya Allah. Kami redha dengan segala qada dan qadar-Mu ya Rahim. Kami yakin segala keputusan-Mu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan kami di dunia dan akhirat. Takdir-Mu adalah untuk membawa kami kepada keredaan-Mu. Namun kelalaian dan kelemahan kamilah yang merosakkan kami dan menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Ya Allah, ya mudabbirul amri, sesungguhnya kami memohon padamu, kami merayu padamu, kami sujud dan tunduk mohon rahim dan rahmat berkelas kasih-Mu ya Allah. Janganlah kami diazab sebelum terlebih dahulu memberi peluang kepada kami untuk bertaubat dan memohon restu dari mereka yang telah berjasa kepada kami. Redailah mereka ya Allah, dan janganlah Engkau hina atau buka keaiban mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar doa dan rintihan para hamba-Mu. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami awalnya rahmat, pertengahannya keberkatan, dan pengakhirannya pengampunan dosa, serta masukkan kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, penuhkanlah sisa-sisa hidup kami dengan ibadah, dan golongkanlah kami di kalangan mereka yang suka membuat kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Sattar, ya Fa'adul Hima Yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama-Mu ya Allah, yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal junun wal juzam min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Allahumma ja'al jama'na haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha kepada Puan Suraya binti Muhsin, Pengetua SMK Pengusahaan, yang dihormati Puan Hajah Siti Ruzina binti Haji Sarun, Pegawai Pembimbing PPD, yang berbahagia Tuan Haji Masli bin Mahpul, yang di-Pertua Persatuan PIBG SMK Penghulu Saat, yang dihormati barisan Guru Penolong Kanan, Encik Razak bin Osman, Guru Penolong Kanan Pentadbir, Puan Duraini binti Tusimen, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan Encik Abdul Razak bin Kosnan, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Juga tidak dilupakan mantan HEM kita, Cikgu Rosli bin Muhammad, dan juga mantan pengetua. Saya difahamkan dua orang mantan pengetua kita juga bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Puan Hajar Ramlah dan juga Tuan Haji Ghazi bin Ali.
serta yang dihormati guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru serta murid-murid SPM tahun 2020. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dan dalam majlis pada pagi ini, ya. Dan walaupun pertemuan hanya di maya tetapi mesti mempunyai pengertian yang cukup bermakna, iaitu majlis kita pada hari ini majlis apresiasi SPM tahun 2020. Baiklah, tanpa melengahkan masa, majlis ingin menjemput Yang Berusaha Puan Suraya binti Mohsin, Pengetua SMK Pengusahaan untuk mengumumkan keputusan SPM bagi tahun 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Puan. Jelas ya? Okey, saya teruskan. Yang dihormati bersama-sama kita pada pagi ini adalah Puan Ruzina, Puan Siti Ruzina binti Syahrul selaku pegawai angkat daripada PPD Batu Pahat. Juga yang sentiasa berusaha membantu pihak sekolah YDP PIBG, SMK Pengusahaan, Tuan Haji Masih bin Mahful, semua penolong kanan iaitu Cikgu Razak Osman, PKM baru kita iaitu Puan Nuraini Tuslimin, PK Co-Curriculum Cikgu Razak Kosnan, semua GKMP, barisan GKMP, SMK Pengusahaan dan juga Cikgu Zaimah yang baru saja dilantik menjawat jawatan GKMP Sains Matematik menggantikan Cikgu Siti Jariah. Juga semua rakan guru serta anak murid yang dikasihi. Tak lupa juga untuk mantan pengetua iaitu Puan Hajar Ramlah dan juga Tuan Haji Ghazi yang sudi bersama-sama kita. Yang masih dalam ingatan juga Cikgu Rosli Muhammad, mantan GPK HEM yang telah bertukar ke SMK Sri Medan sebagai PK Pentadbiran. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat berkumpul pagi-pagi ini untuk meraihkan kejayaan anak-anak murid SMK Pengusahaan yang telah bertumpul lumus untuk mendapat keputusan yang cemerlang yang melalui pelbagai cabaran dan dugaan sepanjang tempoh COVID-19, di mana kita tahu bahawa cabarannya sangat tinggi untuk anak-anak ini menghabiskan sesi persekolahan dengan sekejap sekolah dibuka, sekejap sekolah ditutup. Kemudian kita melalui sesi PDPR dan saya ada bersama-sama rakan guru yang mengendalikan PDPR. Saya ada dalam kumpulan Telegram anak-anak murid ni. Setiap kelas tingkatan 5 saya ada dalam kelas tersebut dan saya lihat bagaimana kesungguhan anak-anak murid ni memberikan kerjasama kepada guru untuk sama-sama memperolehi kecemerlangan. Dan kita lihat pada tahun ini sekolah SMK Pengusahaan juga mencipta sejarah di mana kita ada seorang pelajar cemerlang mendapat straight A. Jadi nanti kita sama-sama kongsikan keputusan keseluruhan SPM 2020. Okey, seterusnya dah. Tidak, okey. Jadi saya kongsikan kedudukan GPS dan juga peratus layak sijil. Jadi kalau kita lihat dari segi GPS, peringkat kebangsaan Negeri Johor dan juga Batu Pahat, sekolah kita masih lagi belum melepasi GPS Batu Pahat, Negeri Johor dan juga peringkat kebangsaan. Tapi syukur Alhamdulillah kita dapat melepasi peratus layak sijil
bagi kebangsaan dan juga negeri Johor, tapi Batu Pahat kita masih lagi sikit lagi kita melepasi peratus layak sijil daripada daerah Batu Pahat. Jadi apa-apa pun pencapaian telah kita perolehi dengan tempoh percubaan yang kita, dengan ujian yang kita lalui, saya pasti rakan guru dan juga anak-anak murid SPM 2020 telah bekerja keras untuk memastikan GPS dan juga peratus layak sijil ni kita dapat, kalau kita dengar 4.84 ni adalah GPS yang sama dengan tahun lepas. Okay, next sudah. Okay, jadi kita lihat bahawa peratus pelajar yang menduduki peperiksaan SPM adalah 157 dan kesemua calon mengambil peperiksaan SPM dan apa yang kita sasarkan untuk ETR adalah 94.07, ETR 4.55 dan juga ETR bilangan cemerlang adalah seramai seorang. Jadi sebenarnya TOV tu dia ada angkanya tapi tak boleh dilihat, ada masalah teknikal tak boleh dilihat perkara tersebut. TOV kita adalah 6.37 di mana peratus layak mendapat sijil pada peringkat tengah tempat adalah 32.8. Jadi kita bergerak daripada 32.8 dan juga 6.37 untuk mendapatkan keputusan SPM yang kita dapat perolehi yang telah diumumkan pada 10 April pada hari Khamis yang lepas. Okay, next. Jadi keseluruhan saya sebab tadi slide tak nampak, saya kongsikan. Untuk tahun 2016, peratus kelulusan adalah 89.12, 2017 89.95, 2018 91.63, 2019 88.44, sementara 2020 89.7. Ada peningkatan peratus lulus. Kemudian untuk GPS, kita pada tahun 2016 adalah 4.72, 2017 4.9, 2018 4.86 dan 2019 dan 2020 sama iaitu 4.84. Jadi itu saya kongsikan tentang GPS dan juga peratus lulus. Ada peningkatan dari peratus lulus dan tapi kita punya grade peratus mata pelajaran masih lagi sama daripada tahun yang lepas. Dan daripada mata pelajaran yang pelajar-pelajar kita ambil, murid kita ambil, terdapat 5 mata pelajaran yang melepasi ETR, iaitu mata pelajaran yang melepasi ETR adalah mata pelajaran matematik tambahan, iaitu 4.61 di mana ETR yang disasarkan adalah 5.13. Mata pelajaran yang kedua adalah sains pertanian yang kita sasarkan 4.54 tapi sains pertanian telah dapat 4.29. Okay, next. Okay, dan lagi 3 mata pelajaran adalah perniagaan, fizik dan kimia di mana perniagaan kita sasarkan untuk mata pelajaran ini adalah 4.92 tapi perniagaan telah dapat 3.93. Begitu juga dengan fizik 3.78 dan bagi mata pelajaran kimia GPS telah semakin lebih baik iaitu 5.17. Jadi 5 mata pelajaran ini yang merupakan 5 mata pelajaran elektif telah menunjukkan peningkatan di mana jadi tahniah diucapkan kepada guru-guru mata pelajaran. Bagi mata pelajaran yang masih lagi belum ada peningkatan, ada penambahbaikan, kita akan cuba lagi tahun 2021 ni dengan usaha-usaha untuk memastikan
kecemerlangan SMK Pengusahaan, kita dapat menggerakkan GPS sekolah ini ke arah yang lebih baik, iaitu kita dah 2 tahun tak bergerak daripada angka 4.84. InsyaAllah tahun ni kita cuba untuk gerakkan angka 4.84 tu kepada 4.55 ataupun lebih baik daripada angka tersebut, insyaAllah. Jadi dengan kerjasama semua guru, saya pasti kita boleh meraih kecemerlangan. Kerjasama guru-guru daripada guru tingkatan 1 sampailah tingkatan 5, saya pasti kita akan dapat meraih kecemerlangan yang lebih baik dari segi peratus lulus dan juga peratus jumlah pelajar cemerlang serta GPS sekolah. Okey, seterusnya tak? Jadi kita juga tahun ni mencipta sejarah di mana kita dah beberapa tahun tidak ada pelajar cemerlang. Jadi tahun ni kita ada seorang pelajar cemerlang yang mendapat 9A, iaitu Aiman Razi, kelas 5 amal, yang dapat 9A iaitu 7A+, 1A dan juga 1A minus. Okay. Selain daripada tu, kita juga ada 12 pelajar near miss. Pelajar yang near miss 1A adalah Muhammad Johari Mustafa 5 amal yang mendapat 8A, di mana near missnya adalah kimia. Pelajar kedua Nur Azlin Salim 5B, iaitu dia dapat 8A juga, near missnya adalah bahasa Inggeris. Sementara pelajar ketiga adalah Siti Abdillah Atasha binti Alimi 5 cekal, di mana beliau dapat 8A, di mana near missnya adalah bahasa Inggeris. Kemudian untuk pelajar near miss tadi, near miss 2A, near miss 1A adalah Muhammad Johari 5 amal, Nur Azlin Salim 5 Baiduri dan juga Siti Abdillah Natasha. Okey, kemudian untuk near miss 1A, near miss 2A adalah Nur Alisha binti Zulkarnain, Nur Alisha binti Rahman, Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Kashami. Ini near miss 2A, dan kita ada near miss 3A seramai 6 orang, iaitu Muhammad Aiman mendapat 6A, Siti Azika daripada 5B 6A, Muhammad Nur Abdullah daripada 5 Bestari dapat 6A, Nurul Aida Jalal juga dari 5 Bestari, Nur Izzatul Najwa 5 Bestari dan Nur Amira Salwani binti Asyad juga daripada 5 Bestari. Jadi syukur Alhamdulillah kita ada seorang pelajar cemerlang tahun ini dan ada 12 orang pelajar near miss. Jadi kita harapkan pada masa-masa akan datang kita akan dapat meningkatkan angka tersebut, angka bilangan cemerlang, dan seterusnya kita dapat meningkatkan GPS yang lebih baik serta peratus lulus yang lebih tinggi daripada apa yang telah kita perolehi tahun ni. Okey. Syukur Alhamdulillah juga saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru mata pelajaran tingkatan 5, kepada kita PK Pentadbiran Cikgu Razak Osman, PK Hem, mantan PK Hem kita Cikgu Rosli Muhammad yang sangat beri kerjasama untuk memastikan kehadiran murid, disiplin murid. Jadi terima kasih banyak Cikgu Rosli yang banyak membantu dari segi disiplin murid dan juga kehadiran murid ke sekolah, sebab kehadiran murid sekolah sangat membantu untuk memastikan kecemerlangan peratus lulus pelajar-pelajar SMK Pengusahaan. Seterusnya kepada PK Koko, semua JKMP yang sangat membantu, juga semua guru mata pelajaran, pegawai SIC Plus, Puan Siti Ruzina yang banyak membantu, membimbing serta memberi pandangan untuk memastikan kecemerlangan SMK Pengusahaan dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Tak lupa juga kepada mantan
Pengetua Tuan Haji Ghazi yang saya ambil alih kepimpinan pada mulai pada 30 Jun. Jadi beliau bersara pada 29 Jun. Jadi maknanya bermula daripada 1 Januari sampailah ke 29 Jun adalah di bawah pentadbiran beliau. Sikit sebanyak pentadbiran dan juga pendekatan yang beliau gunakan juga boleh memberi pengaruh yang sangat besar kepada peningkatan kecemerlangan SMK pengurusan. Terima kasih banyak Tuan Haji Ghazi. Begitu juga mantan pengetua Puan Haji Ramlah yang banyak membantu pihak sekolah dan juga sentiasa memberi sumbangan kepada pihak sekolah untuk kecemerlangan pelajar-pelajar SMK pengurusan. Sebenarnya banyak pihak yang beri kerjasama kepada pihak sekolah ni, terutamanya semua AKP, pegawai perhubungan sekolah, ASP Maimunah, semua ibu bapa, semua murid-murid tingkatan 5 dan juga semua murid sekolah pengurusan. Seterusnya pekerja swasta yang kita tengok memang banyak membantu sekolah kita, terutamanya dalam tempoh COVID-19 ni. Dia banyak sangat membantu untuk memastikan keadaan di sekolah disanitasi dengan sempurna supaya murid-murid selamat berada di sekolah. Jadi saya selaku pengetua SMK Pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung memberi sumbangan wang ringgit, tenaga dan juga idea bagi membantu kecemerlangan SMK Pengurusan. Itu saja dari saya. Semua jasa baik tuan-puan, hanya Allah saja yang dapat membantunya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi pengumuman yang telah disampaikan oleh Tuan Pengetua Puan Suraya binti Mohsin. Maka segala persoalan pun dapat jawapannya. Tahniah kepada semua, khususnya warga SMK Pengurusan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengetua Puan Suraya binti Mohsin atas pengumuman yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan ucapan dari Puan Hajah Siti Ruzina binti Sarun, Pegawai Pembimbing PPD. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Yang berusaha Puan Suraya binti Mohsin, Pengetua SMK Pengurusan. Yang berbahagia Encik Masri bin Mahpul yang di-Pertua PIBG SMK Pengurusan. Yang dihormati Encik Razak bin Osman, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Nur Aini Tusimin, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Abdul Razak bin Kusnan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, calon-calon SPM Cemerlang yang dikasihi serta mantan pengetua iaitu Puan Hajah Ramlah dan Tuan Haji Ghazi. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita semua diberikan kesempatan menjalin silaturahim dan menyulam ukhuwah di Google Meet ini bersempena dengan Majlis Aspirasi SPM 2020. Terima kasih dan tahniah kepada barisan kepimpinan dan guru-guru SMK Pengurusan yang telah berjaya memartabatkan profesion perguruan sehingga mampu melahirkan modal insan yang berkualiti ini. Semoga majlis ini dapat dijadikan sebagai permulaan anjakan paradigma bagi menjana modal insan yang terbilang. Tidak lupa sekalung tahniah juga kepada yang diraikan calon-calon cemerlang SPM 2020 SMK Pengurusan. Sesungguhnya anda adalah wira dan wirawati bagi sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak didik yang diraikan sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tinggi tahniah kepada SMK Pengurusan kerana dapat menaikkan peratus kelulusan SPM 2020 dari 88.4% kepada 89.17% iaitu peningkatan sebanyak 0.73% dengan mengekalkan GPS iaitu pada 4.84. Begitu juga dengan peningkatan calon cemerlang dan tahniah juga kerana
tahun ni melakar sejarah, seorang mendapat 9A, tahniah diucapkan. Kita tahu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hampir 2 tahun ini sangat mencabar akibat kesan penularan COVID-19. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar kepada semua dan perlu kita harungi bersama. Tambahan pula, dengan peningkatan jumlah COVID-19 yang tinggi ini, kaedah pembelajaran merupakan pendekatan yang sangat berbeza dan ada kalanya pendekatan tersebut adalah di luar daripada kebiasaan kita. Bukan satu perkara yang mudah untuk mendapatkan hasil ini. Pelbagai rintangan dan dugaan terpaksa guru-guru dan murid-murid hadapi. Sekali lagi saya ingin ucapkan tahniah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Hajah Siti Ruzina binti Sarun, Pegawai Pembimbing PPD atas ucapan yang diberikan yang sudah pastinya Puan Siti turut sama-sama membantu dan memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan pengusahaan berada di landasan yang terbaik. Okay, terima kasih sekali lagi Puan Siti. Majlis akan diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Tuan Haji Masli bin Mahpul yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah SMK Pengusahaan untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis iaitu Cikgu Maznis binti Sanusi yang berusaha pengetua SMK Pengusahaan, Cikgu Sofia binti Mohsin, yang berbahagia barisan GPK, Cikgu Razak Osman, yang terbaru Cikgu M yang baru iaitu Puan Nuraini binti Tusimin. Saya pun belum jumpa lagi. Jumpa di alam maya ini saja pada pagi ini, alhamdulillah. Dan GPK Koko, Cikgu Razak Osman, pada semua barisan GKMP, guru pandai mata pelajaran. Pada semua guru-guru, tak lupa katanya pada pagi ini kita ada mantan pengetua iaitu mantan pengetua yang sebelum Puan Suraya iaitu Haji Ghazi binti Ali, juga Haji Ramlah binti Sapuan, juga tak ketinggalan mantan HEM Cikgu Rosli bin Muhammad. Seterusnya kepada semua murid-murid SPM yang diraihkan tahun 2020. Alhamdulillah pada pagi ini saya mengucapkan tahniah lah dan kepada Allah, kepada pihak pentadbiran dan pihak keluarga SMK Pengusahaan kerana dapat mengadakan majlis GM Google Meet yang bertajuk pada pagi ini Aspirasi SPM 2020. Jadi di kesempatan ini saya alhamdulillah mengucapkan tahniah dan syabaslah kepada pihak sekolah, utamanya kepada pihak pentadbiran, kepada pengetua, kepada semua barisan GPK dan semua GKMP, pada semua warga guru dan kepada semua pelajar-pelajar Temelang yang di mana pada 10 hari bulan telah diumumkan keputusan SPM 2020. Alhamdulillah, nampaknya pengurusan mencipta sejarah walaupun GPS-nya masih tetap sama iaitu 4.84 menyamai pada tahun 2019 dan insyaAllah purata kelulusannya ada peningkatan iaitu 0.073%. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kecemerlangan ini akan dapat diteruskan di tahun-tahun akan datang insyaAllah. Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Masli bin Mahpul atas ucapan sebentar tadi. Begitu juga atas keprihatinan dan peranan Tuan Haji dalam menerajui PIBG Sekolah Pengurusan sangat-sangat membantu dalam meningkatkan prestasi sekolah. Semoga kerjasama yang memang telah serasi ini akan kekal selamanya insya-Allah. Baiklah hadirin sekalian, kejayaan seseorang pelajar ada di sebaliknya, maksudnya di belakangnya ada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan dan juga sudah pastinya guru-guru di sekolah.
Dan sentiasa yang guru-guru ini adalah sentiasa ingin memastikan kejayaan anak-anak muridnya. Tanah diucapkan kepada 5 mata pelajaran terbaik iaitu yang melepasi ETR yang disasarkan, iaitu mata pelajaran perniagaan, matematik tambahan, fizik, juga kimia. Oleh yang demikian, mari kita sama-sama dengarkan ucapan dari guru-guru mata pelajaran tersebut. Dengan ini majlis yang pertamanya dijemput Cikgu Haji Roswadi bin Dagang untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan Cikgu. Yang dihormati barisan guru-guru, guru Penolong Kanan, barisan guru JKMP dan juga guru-guru sekalian serta pelajar cembelan tahun ini SPM 2020. Sebenarnya cikgunya tak banyak sangat membantu pun ya. Ini lebih kepada kita, lebih kepada membantu dari segi macam mana nak meningkatkan daripada yang sebelumnya. Okey, jadi tahun sebelumnya pun 5 lebih, saya pun tak target dapat 3 lebih. Kan, jauh sangat laginya tu. Pasal kita tengok tahun ni pun PDP pun online kan. Jadi kita tak boleh bagi sepenuhnya lah. Jadi apa yang kita bantu adalah setakat yang kita boleh. Cuma masa PDPR, saya banyak memang guna modul saya lah sepenuhnya. Yang saya guna daripada masa kelas dan juga masa PDPC ataupun PDPR. Jadi saya pastikan modul saya tu mesti habis. Bermula daripada nota yang saya bagi sampailah esei dan juga objektif mesti selesai. Jadi kita pastikan benda tu mesti dibuat dahulu. Maksudnya sebelum kelas pastikan budak baca dulu, baru kita akan ajar. Kalau tak nanti dia tak faham apa yang kita ajar. Pasal dia akan berkaitan daripada tajuk satu sampai ke habis. Okey, kemudian saya lebih fokus kepada teknik menjawab sebenarnya. Macam mana nak menjawab, minimal jawab tapi maksimum markah. Jangan kita cuba kurangkan daripada kita rugi markah. Maksudnya kalau markah tu 5, pastikan kita dapat 5. Jadi macam mana nak pastikan 5? Jadi ada kaedah cara kita buat penulisan. Jadi saya banyak akan bagi nota ringkas, macam kata orang ibu bapa ni bagi makanan atas meja sampai suap pasti dia telan. Macam itulah kita pastikan. Jadi daripada anak-anak tadi kita tak nak ada yang tertinggal. Jadi kita pastikan siap pelajar ni dapat dan pastikan buat. Macam mana pastikan buat? Setiap kalau kelas PDPR buat, lepas buat tunjukkan gambar sebelum buat. Lepas tu masa semak snap gambar tunjukkan lagi dalam Google tu, dalam dia punya kelas tu. Macam tu. Jadi kita nak pastikan setiap kali attender kehadiran saya akan snap tunjukkan kepada pelajar ini kehadiran setiap kali kelas. Jadi bila budak lain yang tak masuk kelas tu dia macam dia segan nampak warna merah kan. Jadi next kali akan masuk. Itu psikologinya lah. Jadi saya tak ada jenis menengking apa, saya tak ada, lebih dari psikologi lah. Yang masuk kita ucapkan aminkan, moga-moga dapat apply SPM. Jadi budak-budak yang tak masuk ni dia dengar dia akan masuk kelas. Jadi macam tu je lah. Kemudian saya buat nota-nota pendek, nota-nota fokus lah. Saya bagi pada pelajar, setiap pelajar tu dapat benda tu dan baca. Dan saat-saat akhir tu saya bagi lagi, kita target yang paling kita rasa target lah. Kita akan bagi lagi, pastikan pelajar tu baca saat-saat akhir. Jadi kita ni kena banyak buat lah, bagi. Pasal kita tahu pelajar kita dia tak ada tuition kat luar. Jadi kita kena banyak usaha lebih sikit lah. Kena korbankan masa, kertas, dakwat kena cetak balik lah. Jadi saya biasanya saya gunakan versi saya saja. Kalau saya bagi banyak versi, jadi budak bingung nak jawab ikut mana cikgu. Jadi pakai saya punya. Jadi saya buat saya punya je, ikut saya punya je. Dia macam tu dah saya buat. Jadi pastikan pelajar tadi mesti yang pertama kena buat. Yang saya bagi pastikan dia baca. Dan dia cuba buat. Dan kalau dia tahu pastikan dia tanya saya balik lah. Luar waktu kelas pun tak apa. Itu je lah, yang lain doa je lah banyak-banyak. Dan saya syukur pelajar tahun ni pun adabnya bagus sikit, tak adalah jenis melawan kan. Jadi syukurlah yang sebagai pun saya tengok senarai nama tu macam dapat je. Itulah syukurnya. Yang lain tak ada apa, yang lain macam cikgu lain jugalah. Cuma ikhtiar dari sikit itulah, pastikan nasi dia masuk ke mulut sampai telan. Macam tu lah, saya punya target saya macam tu. Dan kurangkan maki-maki ni kalau saya kurangkan lah, saya lebih ada doa. Jadi setiap kali buat yang baik, saya doakan amin, insyaAllah ikhlas, amin. Jadi kalau tak, pelajar sendiri pun tahu tu, dia dengar tu kan. Jadi bila yang lain yang dengar macam itu, dia pun nak juga, jadi dia akan join sekali. Jadi kurangkan nekir-nekir mamarat, saya cuba buang lah tahun ni. Tahun lepas masa saya cuba buang. Itu sajalah yang saya buat, yang lain tak ada siapa sangat lah macam cikgu lain juga. Itu sajalah, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Roswadi bin Dagang. Tahniah Cikgu. Jadi doa tu penting ya Cikgu Roswadi, betul ke? Jadi apa kata kalau kita pendengarkan pula perkongsian daripada Cikgu Hajah Zaimah binti Saha atas peningkatan mata pelajaran matematik tambahan. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis Puan Mazni yang dihormati Pegawai Pembimbing PTD Puan Hajah Siti Ruzina yang berusaha, Tuan Pengetua Puan Suraya yang berusaha, Yang di-Pertua PIBG Cik Masli, tetamu-tetamu undangan Puan Hajar Ramlah, Tuan Haji Gazi dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan dan pelajar-pelajar yang diraikan. Syukur Alhamdulillah, rezeki pelajar-pelajar sebenarnya, usaha mereka, keinginan untuk mengetahui, kehendak yang tinggi, impian yang besar untuk berjaya menjadikan keputusan matematik tambahan melebihi jangkaan. Yang penting pelajar tahu niat dia, apa matlamat dia, kenapa nak belajar. Jadi sebenarnya admit susah, agak mencabar. Tapi kenapa nak belajar juga? Sebabnya yang susah itu tinggi nilainya. Tak semua orang memilikinya. Jadi saya pastikan pelajar saya mendapatkannya kerana di situlah istimewanya pelajar-pelajar yang mengambil matematik tambahan. Saya lebih mementingkan emosi dalaman. Saya tak pandai nak mengugut, cuma itulah saya memberi kekuatan je pada emosi mereka. PDPR tak mudah sebenarnya. Dia penuh dengan emosi dan sensitif. Jadi isunya tak sama di bandar dengan luar bandar, isunya pun tak sama. Kelas depan dan kelas belakang untuk saya kongsikan lah. Jadi sebenarnya sebelum PDPR saya survey dulu kaedah apa yang terbaik. Google Meet atau Telegram atau WhatsApp. Jadi pilihan mereka ialah Telegram. Saya utamakan pelanggan saya, pelajar saya keutamaan saya. Saya jaga emosi dia. Saya tak nak mereka tercicir. Jadi saya tak nak juga ada yang jauh hati ataupun merasa berkecil hati disebab kekangan yang mereka alami. Jadi saya gabungkan kaedah offline dan online untuk bincangkan tugasan. Modul saya dah bagi lebih awal. Jadi bila dah ada awal, jadi kita beritahu apa yang nak dibincangkan. Jadi saya lihat medium ini lebih mesra. Jadi pelajar boleh mengikutinya, kalau tak waktu sesi PDPR, dia boleh ikuti pada waktu lain dan boleh diulang-ulang. Walaupun dia santai-santai tapi boleh dilaksanakan dan pelajar boleh tanya bila-bila masa. Yang penting sekali saya elakkan mereka rasa jauh diri ataupun kecewa ataupun rasa tidak gembira, dan saya akan elakkan memberi latihan dalam kuantiti yang banyak. Jadi cukup memadai sekadar secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Saya juga elakkan memberi latihan tanpa penjelasan. Jadi bila dah ada soalan, ada penyelesaiannya, saya selitkan juga dengan rakaman suara, video ataupun nota yang berinfografik. Dan akhir sekali, sebenarnya saya yakin seorang pelajar itu tidaklah memerlukan seorang guru yang serba-serbi sempurna. Tapi saya percaya pelajar itu sebenarnya dia perlukan seorang guru yang membuatkan dia rasa gembira, dia rasa bahagia, dia rasa dihargai dan sentiasa rasa bersemangat. Dan dia akan memunculkan diri dalam setiap sisi saja. Dan yang penting sekali bagi saya, seorang guru harus dapat sepatutnya membuatkan pelajar itu rasa cinta untuk belajar dengan keinginan sendiri. Dan ketika itu kita berjaya. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hajah Zaimah binti Saha atas ucapan yang diberikan. Mendengar ucapan Cikgu Zaimah terasa macam nak belajar admit dengan Cikgu Zaimah. Jadi sangat tersusun kata-katanya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang kita akan dapat peroleh kejayaan yang lagi besar. InsyaAllah semua mata pelajaran. Okay. Baiklah,
Majlis mempersilakan pula Cikgu Amirul Syafiq bin Hozami bagi mata pelajaran fizik. Mari kita sama-sama dengarkan apa pula perkongsian daripada Cikgu Amirul. Dipersilakan Cikgu Amirul. Okay, terima kasih Cikgu Mazni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada mulanya pada tahun pertama tahun 2020 tu, pada hujung tahun tu saya hanya menggunakan kaedah Telegram sebab semua hanya boleh guna Telegram. Tapi bila dah nak ujung-ujung tu, kaedah Telegram ni agak sukar bagi saya dan pelajar agak sukar nak faham. Jadi saya paksa tukar juga kepada kaedah Google Meet lah. Walaupun ada sebahagiannya tak dapat nak masuk, terpaksa juga diubuat. Jadi bila yang pelajar tak dapat masuk tu, saya akan carilah. Saya akan bantu dari segi lain lah secara offline. Di mana Google Meet tadi saya akan rekod dan dia akan bimbing kemudian kepada pelajar yang tak boleh nak masuk dalam Google Meet tersebut lah. Ataupun kalau pada pelajar yang dah tengok tapi dia tak faham, dia boleh tengok semula lah apa yang saya rekod, itu yang saya buat lah. Selain itu saya juga banyak memberi kertas satu tu saya kuatkan lagi dengan memberi beberapa set soalan dengan jawapan terus. ABC je kan. Tapi di akhirnya tu saya akan tanya pelajar mana yang suka tak faham. Bila yang tak berapa nak faham, saya akan jelaskan lah dengan lebih lanjut dengan bagi nota penyelesaian tambahan lah. Itu yang saya buat. Mana dia memasangkan cara menjawabnya. Sebab saya akan pergi setiap soalan tu satu demi satu lah saya bincang. Buat nota ringkas terus satu slide, satu soalan. Selain itu juga ada beberapa pelajar yang dalam kategori sederhana. Dia buat dalam kumpulan kecil. Dia nak belajar lebih dengan saya. Saya Google Meet dengan mereka pada waktu lain lah. Dalam kumpulan kecil. Jadi dia orang lebih fokus. Jadi orang lain tak ganggu dan dia tak rasa malulah dia dengan kawan-kawan mereka sahaja. Saya banyak bagi dorongan jugalah. Rasanya itu sahaja daripada saya. Yang menikahkan tahun ni. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Syafiq. Jadi setiap cikgu mesti ada cara tersendiri untuk menarik murid supaya dapat terus belajar. Jadi walau macam mana cara pun sebenarnya yang penting murid-murid tu sendiri yang perlu berusaha untuk mendapatkannya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Amirul Syafiq. Kata kalau kita dengarkan pula mata pelajaran kimia iaitu Cikgu Rashidah binti Jarmi. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Mazni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Puan Suraya binti Mohsin, yang berbahagia Pegawai Pembimbing PPD Puan Hajah Siti Ruzina binti Sarun, yang dihormati Tuan Haji Masli bin Mahpul, Mantan Pengetua Tuan Haji Ghazi bin Haji Ali dan Puan Hajah Ramlah binti Sapuan, semua guru-guru dan pelajar-pelajar cemerlang SPM 2020. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah yang telah memberikan nikmat kejayaan kepada kita semua walau terpaksa berhadapan dengan berbagai ujian dan kesukaran. Sebenarnya tidak ada tip apa pun daripada saya, sama saja seperti rakan-rakan guru yang lain. Semua guru bekerja keras, begitu juga dengan pelajar. Selain daripada usaha zahir, banyak doa dan selalu maafkan pelajar, reda dengan pelajar. Okay, apa yang saya lakukan semasa sebelum peperiksaan, saya fokuskan yang pertama program Gempur Basic Chemistry, di mana soalan disediakan mengikut topik asas tingkatan 4 dan 5 yang belum lagi dikuasai. Fokusnya kepada kertas 1 dan kertas 2 bahagian A. Ini adalah untuk pelajar yang gagal, yang dapat D dan E. Jadi modul saya upload melalui grup Telegram. Bimbingan dan perbincangan dijalankan secara online, melalui Telegram. Jadi saya akan berikan jawapan kepada pelajar saya
Pelajar akan hantar melalui Telegram juga dan saya akan semak jawapan tersebut. Okey, kemudian yang kedua, untuk kumpulan cemerlang dan kepujian. Yang ini program Mahir Kertas 2 melalui Latih Tubi. Soalan diupload melalui Telegram juga. Bimbingan dan perbincangan dijalankan secara online melalui Telegram. Sama juga seperti yang tadi, saya akan beri jawapan dan murid saya dia akan tanda dan hantar semula jawapan melalui Telegram. Saya akan semak jawapan tersebut. Okay, soalan ni diambil daripada set SPM tahun-tahun lepas dan juga percubaan daripada negeri-negeri lain dan juga daripada guru-guru cemerlang. Tujuannya adalah untuk memahirkan calon menjawab kertas kedua. Seterusnya, modul kecemerlangan SPM tahun 2020, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Bimbingan dan perbincangan dijalankan melalui Telegram juga. Tujuannya ialah untuk mencapai tahap keseluruhan calon. Pada waktu senggang, yang ni sebelum peperiksaan SPM sebenar lah. Okay, Latih Tubi difokuskan kepada soalan percubaan negeri-negeri lain yang belum sempat lagi diulang kaji. Tujuan dia untuk membiasakan murid dengan soalan yang sebenar. Jadi ini sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Rashidah Jarmi atas perkongsian yang Cikgu berikan tadi. Macam saya katakan tadi, memang setiap cikgu ada caranya yang tersendiri untuk menarik minat murid tu. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Rashidah. Dan okay, Cikgu Syari, kita dah ready agaknya. Okay, jadi kita persilakan semula Cikgu Syari bin Osman untuk berkongsi pula tentang peningkatan subjek mata pelajaran pertanian. Persilakan Cikgu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harap boleh muliakan rakan-rakan. Sebelum tu yang berusaha, puan pengetua, mantan-mantan pengetua, yang berusaha SISC, yang berusaha pentadbir sekolah kita, rakan-rakan seperjuangan dan anak-anak mantan pengambil SPM tahun lepas. Ada beberapa usaha yang saya cuba jalankan lah, yang saya jalankan dalam 2020 apabila bila kita lihat semuanya yang cemerlang datang daripada kelas A dan kelas B. Dan alhamdulillah tahun ini ada pula daripada kelas 5 cekal. Okay. Beberapa perkara yang saya cuba praktiskan semasa 2 tahun PKP ni ataupun tahun lepas lah, setahun PKP. Yang pertama, buat pertama kalinya saya mendengar nasihat SISC Wan Zalita waktu itu tahun lepas untuk mencadangkan agar membuat analisis item sendiri. Dan alhamdulillah saya telah membuat analisis item. So daripada 24 orang tu ada yang terbaik hanya ada 2 orang saja yang dapat B saja waktu tu dengan markah 65-67. Okay. Saya ambil lagi yang sebelah bawah yang dari golongan C+ ataupun C. So saya cukupkan quorum untuk saya jana agar target dah untuk dapat A seramai 7 orang. Dan 3 orang yang saya pun tak mau ketinggalan agar mereka tidak tercicir di dalam SPM nanti. 3 orang ni tak pernah lulus. Tak pernah lulus dalam pertanian. Okay. Okay, daripada 7 orang yang saya ambil tadi, 2 orangnya alhamdulillah telah mendapat A walaupun kedua-duanya A minus. Okay, dan 3 orang tadi ni, 2 orang telah dapat E dan seorang mendapat C+. Dan yang C+ ni private message pada saya, cikgu terima kasih mengucapkan syukur alhamdulillah lah sebab
berjemu dan dia pun mencuba untuk memperbaiki diri. Baik, itu yang pertama, analisis item telah saya buat. Sebab di perangkat daerah analisis item pun tak dibuat secara total sebab markahnya setiap tahun berbeza-beza. Bila markah berbeza-beza, jadi sukar sedikit lah. So mungkin analisis item daripada pertanyaan ni akan saya ajukan kepada Cikgu Razak lah agar dia dapat formulasikan. Cikgu Razak Osman. Okey, yang keduanya untuk pelajar yang tidak berapa bagus keputusannya, sebab grup C ni, kelas C hampir rata-ratanya semua sederhana. Okay. Dan sederhana ini pun di kelas C. Okay. Untuk mereka yang tidak rajin membaca ataupun untuk mereka yang mengulang kaji secara ringkas, saya sediakan kepada mereka mind map lah ataupun peta minda untuk semua bab daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Peta minda ini pun saya dapatkan daripada grup pertanian Batu Pahat. Okay, bersama rakan-rakan guru daerah Batu Pahat, dan saya gunakan mind map ni untuk pelajar membuat scan reading lah, maksudnya kita mengetahui sekalimbas semua bab dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk pelajar yang lemah, mind map ni amat membantu. Mereka malas baca, jadi mind map ni sangat membantu. Dan yang ketiganya, pertama kali juga ini hasil menggunakan buku skop A yang saya dapatkan dari negeri Selangor. Sebab Johor tak ada tulis buku untuk subjek pertanian. Yang ada negeri Perak dan Selangor. Perak tu pun dah 6 tahun yang lepas. Selangor mengeluarkan buku dalam 2 tahun yang lepas. Jadi saya tak tunggu lama lah. Saya membeli buku tersebut dan mengedarkannya kepada murid-murid saya sejak mereka dalam tingkatan 4 lagi. Dan yang terakhirnya dalam PKP yang lepas, daripada 7 orang dan 3 orang yang dibimbing tadi, saya minta mereka menghantar soalan ataupun latihan yang diberi privately. Okay, so saya tandakan mana yang betul dan mana yang salah, hantar semula kepada mereka. Okay, tapi yang 3 orang ni hanya seorang saja yang dapat feedback, yang 2 orang macam tu juga. Sebab mereka 5 minit saja dalam kelas mesti tidur 2 orang. Ini yang merugikan diri mereka sendiri. Okay. Penerangan ini sangat penting sebab mereka akan tahu di mana salah dan silap, di mana kesilapan mereka dan teknik menjawab. Saya masih ingat sampai sekarang bagaimana salah seorang daripada pelajar saya ini menjawab menggunakan teknik bahasa Melayu. Contohnya dalam pertanyaan bagi contoh lah, dalam pertanyaan ada, manakah pokok paling sesuai, monocotyledon atau cotyledon yang sesuai ditanam di tepi pantai? So budak ini jawab guna daikon. Sebabnya apa? Dia menjawab menggunakan teknik yang saya luar daripada kotak pemikiran. Sebab dicotyledon pokoknya meneduhkan, senang mereka untuk bermandi-manda di tepi pantai dan sebagainya. So mereka jawab menggunakan logik kekal. Mungkin dalam bahasa Melayu mungkin lepas untuk karangan, tapi dalam pertanian tak boleh. Bagaimana mengurangkan pencemaran alam sekitar? Mereka menjawab dengan mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Ini salah satunya. Tapi soalan itu mungkin jawapan itu mungkin betul di subjek lain, tapi di subjek saya pertanyaan salah. Bagaimana kita nak mengurangkan kenderaan? Bagaimana kita nak keluarkan hasil pertanian bila kenderaan dikurangkan?
lori, jentolak dan sebagainya. Kan kita dah boleh bersekal. So penerangan-penerangan sebegini mereka lebih menjadi seorang yang lebih logikal lah dalam menjawab, walaupun jawapanku rasanya benar, tapi mereka akan tetap memilih manakah yang lebih betul dalam menjawab. Selain daripada itu, saya beli jiwa mereka, mungkin belanja mereka selalu, belanja mereka apa-apalah yang saya rasa sesuai, nasi ayam ke ataupun itu saja. Saya rasa target saya dah tercapai. Target saya tahun lepas sebenarnya 4.54. ATR itulah tahun ini 4.52. Tapi dah melangkaui 2 tahun. Tak tahu tahun hadapan berapa dah dapat. Saya rasa cukuplah perkongsian saya pada pagi ini. Saya harap semuanya dalam keadaan bersyukur dan bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Mas. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sahri atas perkongsian cara cikgu mengendalikan ataupun dalam mata pelajaran pertanian. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi pada Cikgu Sahri atas perkongsian tersebut. Dan pastinya semoga apa yang disampaikan perkongsian guru-guru tadi semoga dan menjadi pemangkinlah kepada yang lain-lain insya-Allah. Sebenarnya mereka pun ada juga cara-cara mereka tersendiri. Okey, dan semoga pengurusan akan terus cemerlang di masa akan datang. Baiklah, kita hadirin dan hadirat sekalian, kita akan dengarkan pula ucapan ataupun kata-kata daripada murid cemerlang SPM bagi tahun 2020 ini yang telah mencapai 9A dan juga 8A. Mari kita jemput Siti Abela Atasha binti Alimi yang memperoleh 8A dari kelas 5 cekal. Dan sebenarnya pada tahun ini kita sangat bertuah, sangat bersyukur sebab ada wakil daripada kelas 5 cekal seperti yang Cikgu Syahdi katakan tadi, iaitu Siti Abela Atasha binti Alimi. Dipersilakan Abela. Assalamualaikum. Saya Siti Abela daripada Lima Cekal nak ucapkan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang banyak mengajar daripada Form 1 sampai Form 5. Tak lupa juga kat ibu ayah yang banyak berikan sokongan dan nasihat kepada saya untuk terus berusaha. Akhir sekali ucapan terima kasih pada rakan-rakan. Dan juga nak ucapkan tahniah kepada calon SPM sekolah SMK Pengurus Saat. Tak kira lah apa result tadi pun. Tips belajar tak ada sangat, cuma selalu join kelas, fokus dalam kelas, dengar cakap cikgu, terima teguran, itu je lah. Ataupun ada tips yang rahsia kejayaan yang special agaknya, bukan senang tak nak dapat 8A, awak ambil 9 mata pelajaran kan? Satu je yang miss, 8A tu. Jadi mungkin ada yang istimewa agaknya yang awak boleh kongsikan dengan mungkin untuk dikongsikan dengan rakan-rakan nanti. Tak ada sangat, cuma banyak fokus kat kelas, so tak spend banyak masa kat rumah untuk belajar, untuk fahamkan lagi. So boleh guna untuk masa tu untuk benda lain yang lagi penting. Okey, maksudnya fokus kepada masa cikgu mengajar lah dan rajin pergi sekolah, rajin ikuti kelas lah, betul tak? Ya. Jangan buat cikgu tunggu. Jangan buat cikgu tunggu, sentiasa bersedia, betul tak Bella? Betul. Ya, okey.
Okey, seterusnya mari kita dengarkan pula saudari Nur Azlin binti Salim. Juga mendapat 8A. Azlin berada di kelas 5 Bestari. Silakan Azlin. Semua terima kasih kepada pengurusi majlis dan semua yang hadir Google Meet ni. Alhamdulillah berkat doa mak abah serta cikgu-cikgu semua, saya dapat keputusan yang saya tak expect pun. Saya dapat 8A1B. Saya tak ada tips nak share, cuma saya kalau tak faham, saya adalah tanya-tanya cikgu. Lepas tu saya segan nak tanya dekat group, jadi saya PM cikgu sendiri. Tu je saya punya tips. Lepas tu saya sebagai wakil 5 Bestari nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang ajar kita orang. Walaupun kita orang ni kadang-kadang degil, tak dengar cakap, hantar homework lambat. Maafkan kita orang cikgu dan terima kasih cikgu. Semoga cikgu halalkan ilmu yang cikgu bagi dan semoga cikgu dalam rahmat dan perlindungan Allah. Bagi batch 03 SMKPS, kita dah berjaya lalui fasa yang perit iaitu belajar online dari rumah. Semoga kita dapat jumpa satu hari nanti secara bersemuka. Terima kasih. Terasa sebab pula kata-kata awak Lin. Okay, semoga cikgu doakan semoga awak dan rakan-rakan lain tak semestinya pun kalau tak banyak A pun kita tak boleh berjaya betul tak Lin? Okay, rakan-rakan yang lain kita jadi kita jadi pemangkin, kita jadi kita bakar semangat dia orang supaya untuk terus berjaya. Okay, Lin kata tadi maksudnya kalau Lin tak faham Lin akan PM cikgu-cikgu tu Jadi macam mana dia orang punya respon cikgu-cikgu tu? Respon semua cikgu cepat. Kalau cikgu Nur Raza, saya cek malam memang malam tu juga dia balas. Okay, jadi semua cikgu. Sebenarnya tak ada alasan, betul tak? Tak ada alasan untuk kita tak buat sesuatu sebenarnya. Cikgu-cikgu sebenarnya sangat-sangat membantu. Tak kira masa sebenarnya. Pagi, petang, siang dan malam insya-Allah. Cuma kadang-kadang itulah lambat cepat kan nak membalasnya tu. Okey, tanya sekali lagi diucapkan kepada Azlin. Okey, sekarang kita persilakan pula Muhammad Johari bin Mustafa juga mendapat 8A dan beliau adalah dari kelas 5 amal yang mengambil aliran sains. Silakan Johari. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis, Cikgu Mazni binti Sanusi, YDP PIBG Tuan Haji Masli bin Mahpul, Pengetua SMK Penghulu Saad, Puan Suraya binti Muhsin, Pegawai Pimpinan PPD Puan Hajah Siti Rozina binti Haji Sarul, barisan guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi di atas berkat rezekinya dapatlah saya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM tahun 2020 yang lalu. Saya tahu rakan-rakan yang lain juga telah menghadapi kesukaran dan kesulitan dalam menuntut ilmu di samping berdepan dengan penularan wabak pandemik COVID-19 ini. Namun demikian, semangat kami tetaplah utuh dan tidak goyah untuk terus menuntut ilmu bersama. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para guru yang tidak lelah memberi tunjuk ajar kepada saya selama saya berada di sekolah ini sejak tahun 2016 sehinggalah sekarang. Saya tidak akan lupa jasa para guru yang sanggup penat lelah membanting tenaga berhabis wang ringgit hanya kerana ingin melihat saya dan rakan-rakan saya berjaya dalam pelajaran dan seterusnya menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih ini kepada rakan-rakan yang bersama-sama mengharungi susah senang menuntut ilmu bersama. Mereka merupakan sahabat yang baik, sanggup berkongsi ilmu pengetahuan dan membantu rakan-rakan yang memerlukan dengan tujuan agar dapat bersama-sama mencapai puncak kejayaan. Tidak ketinggalan juga diucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang tidak pernah berputus asa memberi teguran, dorongan semangat, bimbingan serta iringan doa kepada kami sehingga kami berjaya memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM tahun 2020 yang lepas. Terima kasih juga kepada para pelajar senior 2019 yang tidak sombong dan lokek untuk memberikan sedikit sebanyak tunjuk ajar
ilmu, nota-nota penting serta contoh-contoh jawapan mereka untuk kami kaji supaya kami dapat gunakan sebagai rujukan dalam pelajaran. Walaupun mereka penuh dengan aktiviti-aktiviti lain, namun mereka tidak pernah lokek jika diminta untuk berkongsi ilmu dengan kami. Menuntut ilmu itu bukanlah perkara mudah yang hanya boleh dipandang sebelah mata. Para pelajar hendaklah bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan. Para pelajar seharusnya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh para guru sebelum tarikh tamat. Ini dapat memberikan ruang yang cukup kepada para pelajar untuk membuat ulang kaji sendiri dalam mata pelajaran yang lain, terutamanya mata pelajaran yang sukar seperti matematik tambahan dan juga kimia. Selain itu, para pelajar juga perlulah membanyakkan membuat latihan terutamanya pada subjek-subjek yang sukar bagi mereka. Personal yang susah lah. Sentiasalah merujuk kepada buku teks dan guru sekiranya menghadapi kesukaran untuk memahami subjek tersebut. Seterusnya, para pelajar hendaklah menumpukan perhatian mereka di dalam kelas waktu guru sedang mengajar. Jangan tidur dan juga disarankan agar membuat nota-nota ringkas yang mudah difahami oleh pengguna. Malahan, para pelajar juga boleh membuat challenge bersama rakan-rakan mereka mengenai pelajaran seperti melakukan pertandingan meneka nama penuh bagi suatu simbol unsur kimia. Para pelajar juga hendaklah mengamalkan solat di awal waktu. Jangan pernah melambat-lambatkan solat dengan sengaja. Selain itu, amalkanlah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Para pelajar juga disarankan untuk membanyakkan solat-solat sunat seperti solat duha dan tahajud. Haruslah diingatkan kepada para pelajar bahawa sentiasalah hormat kepada ibu bapa, guru-guru dan orang lain. Jika hendak bergurau dengan guru, janganlah sehingga melampaui rasa hormat tersebut. Dengan ini, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk menerima ilmu dan menjawab peperiksaan. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin meminta maaf sekiranya saya tersilap tutur kata dan bersikap kurang ajar dengan guru-guru selama saya menuntut ilmu di sekolah ini. Jasa guru-guru akan sentiasa saya kenang. Semoga para guru dan ibu bapa tetap bersabar dan terus berusaha untuk mencurahkan ilmu kepada para pelapis negara yang seterusnya. Sekian daripada saya. Minta mendoakan saya untuk sentiasa dipermudahkan segala urusan, dapat menghadapi masalah dengan tenang dan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lengkap. Lengkap ucapannya dan tak ada apa dah saya nak tanya, Jo. Okay, mudah-mudahan awak akan terus cemerlang, ya, Jo. Saya tertarik dengan sedikit ucapan awak tu. Awak kata kena cepatkan solat, kan, cepatkan solat. Semoga tu menjadi ikutan kepada anak-anak murid yang lain lah, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Johari, dan tahniah cikgu ucapkan. Dan seterusnya yang kita tunggu-tunggu iaitu pelajar cemerlang kita yang mencapai 9A, iaitu saudara Aiman Razi bin Muhammad Zaini. Okey, Razi. Silakan Aiman Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bermula, saya nak ucapkan terima kasih kepada pengacara majlis dan semua yang ada di sini kerana beri peluang kepada saya dan rakan-rakan untuk bercakap. Saya sebenarnya nak sampaikan, saya rasa amat syukur dan gembira dengan keputusan. Tak terjangka saya dapat keputusan ini sewaktu saya masuk di sekolah. Saya sebelum ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang bantu saya, rakan-rakan dan semua murid sekolah menengah penghulu saat. Terutamanya para guru-guru. Guru-guru sejak saya masuk dari tingkatan 1 hingga lagi ke tingkatan 5 sentiasa membantu saya dan rakan-rakan saya. Walaupun kami banyak melakukan kesilapan, salah dan silap, malah menggurus perasaan guru-guru, kamu tetap maafkan kami. Walaupun begitu, guru-guru juga menunjukkan semangat dan bantuan kepada kami. Kami berasa amat terharu dan menganggap guru-guru sebagai ibu bapa kedua di sekolah. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang membantu saya dan menyokong saya dari segi emosi. Dan juga kepada rakan-rakan saya yang sentiasa membantu saya sewaktu saya dalam kesusahan. Sama ada dalam menjawab soalan ataupun dalam memahami sesuatu perkara. Saya tak ada banyak tips nak diberi sebab kawan-kawan kita yang tadi sudah memberitahukannya. Saya cuma nak beritahu satu tips yang saya dapat daripada ayah saya. Ayah saya kerap mengatakan bahawa jangan cari pasal. Maksudnya kita kena jaga hubungan kita dengan orang-orang lain, terutama cikgu, rakan-rakan.
Saran terakhir saya adalah saya mengharapkan guru-guru memaafkan segala kesalahan kami, sama ada di sekolah, luar sekolah ataupun masa akan datang yang belum lagi tiba di sini. Saya juga mengharapkan guru-guru dan semua yang ada di sini dapat meredoi dan menghargai perjalanan kami pada masa akan datang. Doakanlah kami supaya kami berjaya. InsyaAllah. Okay, jadi semoga Razi akan terus cemerlang nanti. Okay, dia dalam apa jua bidang yang Razi tempuhi, yang awak pilih lah. Dan begitu juga dengan rakan yang lain. Dan untuk pengetahuan semua, dalam Google Meet ni juga, kita juga ada bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang lain seperti Aiman Muhammad yang memperoleh 6A. Kalau boleh tunjukkan kamera, on-screen kamera. Aiman Muhammad, dan kemudian kita juga ada Nurul Aisyah binti Zulkarnain yang memperoleh 7A. Nurul Alisha binti Rahman juga 7A. Kalau dapat dipaparkan on kameranya. Kemudian juga Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Karsani juga mendapat 7A daripada kelas 5 Bestari. Siti Haizika Hairudin 6A. Lambai sikit tangan. Kemudian kita ada juga Muhammad Abdullah juga wakil lelaki bukan kita juga ada juga yang lelaki yang lain juga bukannya Johari dengan Aiman Razi je, kita juga ada Abdullah juga mendapat 6A. Nur Amira Sazwani mendapat 6A. Siti Izatul Najwa kalau mendapat 6A dan juga Aida Jalal. Jadi terima kasih, tahniah diucapkan kepada semua 13 yang cemerlang tu. Semoga terus akan mendapat kecemerlangan Dan dengan berakhirnya ucapan Razi tadi tu, majlis kita ni telah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada semua warga SMK Penghulu Saat atas peningkatan dalam SPM tahun 2020 ini. Dan semoga terus cemerlang dalam apa jua bidang yang dipilih. Bagi anak-anak murid cikgu yang lain, ingatlah kita ni dilahirkan sebenarnya adalah untuk cemerlang. Yang mengubah kehidupan kita adalah atas usaha kita sendiri. Dan akhirnya kita mesti bertawakal kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan. Jangan pernah putus asa dan jangan tidak berbuat apa-apa. Untuk berjaya kita perlu melakukan sedikit perubahan. Dan cikgu yakin akan memberi impak yang besar kepada diri kita. Itu sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, di sini saya ingin memberi kesempatan kepada dua mantan pengetua kita, iaitu Puan Hajah Ramlah binti Sapuan dan juga Tuan Haji Gazi binti Haji Ali untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dan untuk pengetahuan, dua mantan pengetua sekolah kita ini sebenarnya walaupun mereka telah tidak berkhidmat sebagai warga pendidik, namun mereka tetap tidak lupa dengan penghulu saat. Mereka tetap memberikan sumbangan dari segi keuangan dan lain-lainnya. Jadi pun kita jemput mantan Tuan Haji Gazi binti Ali untuk memberikan sedikit ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang berusaha Puan Suraya binti Mohsin, Ketua SMK Penghulu Saat, Barisan Penolong Kanan Cikgu Razak bin Osman, PK Pentadbiran, Cikgu Nuraini binti Tusimin, Penolong Kanan Haiwan Murid, dan Cikgu Abdul Razak bin Kosnan, Penolong Kanan Co-Curriculum. Yang dihormati Yang di-Pertua PIBG SMK Penghulu Saat, Tuan Haji Masli bin Mahful. Tak lupa juga yang dihormati Puan Hajah Siti Rozina binti Haji Sarun, pegawai SIC merangkap pegawai angkat SMK Penghulu Saat. Tak lupa juga Puan Haji Ramlah binti Sapuan, mantan pengetua SMK Penghulu Saat, guru-guru serta pelajar-pelajar cemerlang
SMK Pengurusan tahun 2020. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana keputusan kita kekal saya dari faham ni kekal dengan GPS yang sama. Namun bagi kelayakan yang untuk sijil kita telah meningkatlah. Tahniah kepada semua, kepada pentadbir, kepada guru-guru, kepada pelajar-pelajar tahun 2020 walaupun dengan kekangan wabak pandemik COVID-19 pada tahun lepas sehingga sekarang, namun kita berjaya mengharungi SPM tahun 2020 walaupun dengan memakai mask sepanjang peperiksaan SPM, namun kita berjaya dan mengekalkan keputusan bagi daerah Batu Pahat sebagai tempat pertama dalam SPM tahun 2020. Tahniah juga kerana pada tahun ini merupakan tahun ketiga Batu Pahat mengekalkan kedudukan sebagai peneraju SPM bagi negeri Johor. Dapat mengatasi pencabar-pencabar kita terutama jiran kita daerah Muar dan juga daerah Johor Bahru yang merupakan saingan bagi daerah Batu Pahat selama ini. Saya juga mengambil kesempatan ini ucapkan tahniah kepada semua guru, kepada semua kepada barisan pentadbir, kepada pegawai bimbingan, kepada PPD Batu Pahat, kepada YDP, PIBG dan barisan AJK serta pelajar-pelajar tahun 2020 kerana telah berusaha berterusan sehingga dapat mengekalkan keputusan yang cemerlang bagi sekolah kita dan juga bagi daerah Batu Pahat dan seterusnya bagi negeri Johor. Untuk makluman, ini pendapat saya lah. Kita kena berusaha lah. Kita tak mau jadi macam daerah Johor Bahru tak tahu kenapa tiba-tiba mereka boleh jatuh dengan begitu teruk lah pada tahun ini. Diharapkan ini satu pengajaran lah pada kita supaya kita tidak terjadi sebagaimana daerah Johor Bahru yang berkedudukan nombor 10 pada tahun ini berbanding dengan keputusan-keputusan sebelum ini yang mana mereka adalah berkedudukan 1, 2 dan 3 sahaja dan merupakan pesaing kita yang hebatlah dalam mengharungi peperiksaan SPM sejak dari dahulu lagi Untuk makluman, kita pernah berkedudukan nombor pertama pada tahun 2005. Itulah yang terakhir kita berkedudukan pertama. Sebab itu kita tak dapat lagi menduduki tempat pertama sehinggalah pada tahun 2018. Dan saya percaya Puan Suraya memang berkemahiran tinggi di dalam menguruskan akademik di peringkat sekolah dari dahulu sehinggalah ke sekarang. Jadi saya dengan kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah lah dan teruskan usaha supaya sekolah kita, sekolah menengah kebangsaan Pusat akan kekal terus cemerlang pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ghazi bin Haji Ali, Mandan Pengetua SMK Pengusahat kerana sudi bersama-sama dalam majlis apresiasi SPM 2020. Semoga Tuan Haji akan masih tetap bersama-sama dengan pengusahat sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga pengurusan khususnya akan terus cemerlang di masa-masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada semua para jemputan pada hari ini yang bersama-sama dalam perjumpaan maya ini. Saya sudahi dengan majlis kita ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah.
juta yang datang mencoba